Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harus Asnan bin Mokhtar, nombor metrik 049588. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk kedudukan hati dalam konteks ilmu. Sebagai mukadimahnya, apabila kita sebut hati, hati ini adalah satu anggota penting dalam diri manusia. Hati memainkan peranan penting dalam melakukan segala perkara, termasuklah dalam menuntut ilmu. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Allah wa inna fi jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, Allah wa hiya qalbu." Maksudnya, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya, iaitu ianya adalah hati. Okay. Sebagai penuntut ilmu, hendaklah kita ni mengelakkan diri dari melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati kita ni kotor, kan? Okey. Seterusnya saya serahkanlah kepada kawan saya tentang hubung kait antara ilmu dan juga hati. Sekian, wallahu a'lam. Nama saya Muhammad Syakir Zufairi bin Kamaruzzaman, nombor metrik 049838. Okay, saya akan menyambung daripada tajuk yang diberi, iaitu hati dalam konteks ilmu dan kepentingannya. Okay, saya akan mengupas tentang peranan hati dalam Islam. Okay. Dalam Islam ini, ilmu itu bersifat menyeluruh, meliputi sesuatu yang bersifat rohani dan jasmani. Oleh yang demikian, ilmu itu bukan hanya dinilai melalui akal semata-mata, tetapi juga ianya dinilai dan dengan hati dan perasaan. Ilmu itu juga dianggap lebih bersifat rohani, maka sudah tentu tempat yang sepatutnya ia berada dan menginap adalah di dalam hati kita. Ilmu dan hati kita. Hal ini amat berbeza dengan pengertian ilmu dalam epistemologi barat, kerana mereka beranggapan bahawa ilmu itu hanya dapat dinilai melalui panca indera semata-mata. Oleh sebab itulah mereka mempersoalkan mengenai hati dan perasaan tidak diberi perhatian oleh para ilmuwan barat. Okay, sebenarnya pandangan sarjana Islam, ilmu Islam, yang mensyaratkan bahawa seseorang yang ingin mengkaji dan mendalami memperoleh sesuatu itu perlu mengkaji dahulu dan mengetahui tentang rumah ilmu yang akan didiami oleh ilmu tersebut. Kata Imam Al-Ghazali pernah menegaskan bahawa sesiapa yang mengetahui tentang dirinya pasti akan mengetahui tentang Tuhannya. Terdapat kalangan ilmuwan Islam yang berpendapat bahawa seseorang yang ingin mengetahui tentang dirinya, beliau terlebih dahulu perlu mengetahui tentang hatinya. Bagaimana hatinya itu? Bagaimana sifat hatinya itu? Kerana hati ini tidak sama dalam semua manusia ini. Dalam Islam, tubuh fizikal manusia dilihat dan dianggap sebagai alat atau pesuruh kepada jasad rohani manusia sahaja. Jasad rohani inilah yang menjadi tempat menginap atau rumah bagi ilmu itu. Kajian yang mendalam ini dengan sendirinya telah menjelaskan kepada kita bahawa persoalan mengenai rumah ilmu itu, iaitu hati ini, amat penting dalam Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, saya Muhammad Najmi bin Ahmad Zaki, nombor metrik 051260. InsyaAllah saya akan terangkan tentang kedudukan hati dalam konteks ilmu. Dalam Islam, hati sebagai tempat menginapnya ilmu. Ilmu itu dianggap lebih bersifat rohani, maka sudah tentu tempat yang sepatutnya ia berada dan menginap adalah hati. Ada sarjana Islam yang berpendapat bahawa seseorang yang ingin mengetahui tentang dirinya, beliau terlebih dahulu perlu mengetahui tentang hatinya. Apabila beliau telah mengetahui tentang hatinya, maka sudah tentu beliau dapat mengetahui dan mengenali Tuhannya. Di sini jelas kita dapat lihat betapa pentingnya peranan hati manusia dalam tradisi Islam. Imam Al-Ghazali telah mengklasifikasikan rumah ilmu atau tubuh manusia kepada 4 bahagian, dan salah satu daripadanya adalah hati ataupun qalb.
Hati merupakan bahagian yang paling penting dalam jasad manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Apabila ia binasa, maka binasalah seluruh anggota badan. Dan ketahuilah olehmu bahawa ia adalah hati. Dengan hati, manusia dapat mengenali dan mengetahui tentang sesuatu perkara kerana kerana di dalam hati inilah tempat mulanya jatuh ilmu dalam diri manusia. Hal yang bersifat kerohanian ini jugalah yang membezakan antara manusia dan binatang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 46 yang bermaksud, maka apabila mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Nama saya Hani Berasi, nombor metrik 049829. Saya akan menerangkan kesan dan akibat mengabaikan hati. Kita sudah mengetahui kepentingan dan kedudukan hati dalam konteks ilmu serta perbahasannya yang jelas sebelum ini. Namun begitu, terdapat beberapa kesan dan akibat yang kita akan dapat jika kita mengabaikan kepentingan hati. Antara kesan jika kita mengabaikan hati ialah kurangnya rasa toleransi dalam diri. Jika berlaku kekacauan, pergaduhan, perselisihan faham dan perbalahan sesama manusia, maka hati yang diabaikan itulah yang menjadi punca kepada segala masalah. Apabila rasa toleransi itu kurang dalam diri individu itu, maka masing-masing akan hendak memenangkan ego masing-masing. Hati mereka akan menjadi buta kerana dikawal oleh nafsu mereka sendiri, sehingga kedamaian dan keharmonian itu ditolak. Kurangnya rasa toleransi ini dapat merebak kepada institusi yang lain yang lebih besar. Contohnya melibatkan institusi kejiranan dan institusi keluarga. Jika seseorang jiran tetangga itu tidak menjaga hatinya, maka ia akan cepat buruk sangka kepada jiran yang lain. Lalu keluarlah bermacam fitnah untuk menjatuhkan jirannya itu. Seterusnya, kesan yang kedua ialah jika kita mengabaikan hati, maka kita akan menjadi lalai dan berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita banyak melakukan maksiat kepada Allah, maka hati yang asalnya bersih dan cerah akan menjadi gelap dan menjadi keras. Kelalaian ini juga dapat menjadikan ibadah itu tidak khusyuk dan tidak disertai dengan rasa tawaduk. Maka ibadah yang dilakukan akan dilakukan dengan terburu-buru dan langsung tidak ada pengajaran yang boleh diambil daripadanya. Okey, seterusnya saya Muhammad Amirul Izzat bin Muhammad Noh, nombor metrik 049805. Okey, saya akan menerangkan tentang akibat mengabaikan hati. Okey, mengabaikan hati ini boleh menyebabkan musuh hati masuk ke dalam hati. Okey, apa yang kita tahu, hati ini merupakan benteng untuk menghalang anasir negatif masuk ke dalam diri kita. Menurut Al-Ghazali, musuh hati adalah syaitan. Dan dalam surah Al-Yasin ayat 60 yang bawa maksud, bukanlah aku Allah telah memerintahkan kepada kamu, wahai anak-anak Adam, janganlah kamu memuja syaitan. Okey, daripada ayat ini boleh disimpulkan bahawa terdapat perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita ikuti, bahawa kita ini perlu menjaga diri dan hati daripada godaan syaitan. Dan terdapat banyak ruang-ruang yang mudah syaitan masuk ke dalam hati kita. Antaranya adalah marah dan nafsu syahwat. Apabila seorang itu marah, akalnya akan menjadi lemah, dan pada masa itulah dia menggunakan emosi. Syaitan akan masuk ke dalam diri dia dan dia tidak dapat mengawal kemarahannya itu. Ibarat seolah-olah syaitan ini melantung-lantungkan bola ke hati kita. Selain daripada itu, Allah berfirman dalam ayat 12 surah Al-Hujurat yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada prasangka, kerana sebahagian prasangka itu adalah dosa. Okey, jelas daripada ayat ini bahawa Allah memerintahkan kita untuk menjauhkan hati kita daripada berburuk sangka. Hal ini kerana ia adalah binasa kepada diri kita. Saya berkata begini kerana hati manusia ketika itu diserang dan ditawan oleh syaitan. Lalu timbul prasangka dalam hati seorang itu. Perkara ini akan menyebabkan dia suka mengumpat dan bercerita tentang keburukan
orang lain. Sekiranya perkara ini tidak diendahkan, maka ia akan menjadi berlarutan dan seorang itu akan hidup dalam dosa yang bergelora. Oleh yang demikian, kita perlulah sentiasa berzikir kepada Allah SWT pada setiap masa, beristighfar dan bertaubat apabila melakukan keburukan, agar kita menyedari bahawa hati sudah tersasar jauh daripada matlamat perjalanan yang sebenar, iaitu mencapai keredaan Allah SWT. Perkara ini juga merupakan kunci untuk melawan musuh kita, iaitu syaitan. Hati yang suci ialah hati yang sentiasa jauh daripada segala perbuatan maksiat dan dekat kepada kebaikan. Hati ini adalah raja kepada tubuh manusia. Oleh itu, ia perlu dididik dengan sifat yang baik seperti ikhlas, zuhud dan tawaduk. Dan apa yang kita tahu, melawan nafsu ini merupakan satu jihad. Wallahu alam. Sekian daripada saya. Nama saya Muhammad Ikram bin Imran, nombor metrik 049836. Baiklah, bagi pada bahagian saya ini, iaitu penutup atau kesimpulan bagi tajuk yang diberi, iaitu hati dalam konteks ilmu dan kepentingannya. Secara kesimpulannya, hati ini adalah satu elemen kejiwaan yang mana dianugerahkan Allah kepada manusia, dan hati adalah antara elemen penting dalam diri seorang individu. Yang mana sebagaimana disebut dalam hadis, mafhumnya sesungguhnya dalam diri manusia ini ada seketul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tetapi seandainya daging itu rosak, maka kotor dan rosaklah seluruh anggota badannya. Ini menunjukkan bahawa hati itu adalah satu elemen penting yang perlu dijaga, kerana dia mempengaruhi zahir tubuh badan kita. Zahir kita punya perangai kita punya sikap kita. Jadi untuk nak mendapatkan hati yang bersih itu, dia memerlukan kepada ilmu. Bila ilmu yang kita dapat, ilmu yang bermanfaat dan baik, maka dia mempengaruhi hati kita. Wallahu a'lam.